Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak bertangkap pasal kajian kes untuk pembangunan sistem fotovoltaik berdiri sendiri di Kampung Endah, Mori, Malaysia. Pertama sekali, sebelum pembentangan ini berlangsung, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Daniel Harith bin Muhammad Azmi Nizam, nombor matriks B082110536. Seterusnya, Nama saya Kusndaul Hakim Madaya. Nombor matrik saya B082111035. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ali Nazmi bin Nizam. Nombor matriks B082110112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Rosli. Nombor matrik B0821100526. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad, B0821101149. Untuk ekstrak, tentang kerja ini adalah tentang sebuah kajian kes untuk cadangan pembangunan sistem fotovoltaik berdiri sendiri pada sebuah inak desa yang terletak di Kampung Endah Morik, Banting. Pada lokasi tapak tersebut, jumlah baki radiasi solar ialah sebanyak 4.8 kWh per hari dan indeks kejernihan ialah 0.4825. Sistem ini terdiri daripada 13 solar panel jenis polycrystalline, 3 penyusah dan 3 bateri jenis lead acid. Kaedah pemasangan bagi solar ini adalah jenis rock mounted. Pengenalan kajian. Bagi kajian kes ini, sistem fotovoltaik berdiri sendiri SAPV telah dipilih dan cara kerja sistem ini ialah dengan menggunakan bateri, solar panel, pengawal cas solar dan penyosang. Tujuan utama pemasangan sistem ini ialah untuk memberikan keperluan seperti mana yang dikehendaki dengan menggunakan tenaga elektrik. Jadi ia akan mengurangkan bil elektrik mengikut saiz sistem solar tersebut dan juga tenaga elektrik. Seterusnya, matahari memberikan kita sumber tenaga yang percuma lebih daripada yang kita gunakan dan tiada siapa yang boleh memonopoli cahaya matahari. Hal ini menyebabkan sistem tenaga suria boleh menjimatkan kos apabila ia diaktifkan. Walau bagaimanapun, kelebihan tenaga suria dapat dilihat dalam jangka panjang kerana semakin lama anda menggunakan sistem tenaga solar, jadi semakin banyak manfaat teknologi solar anda boleh terima dan sekaligus mampu untuk menjaga alam sekitar. Latar belakang projek. Lokasi yang terpilih dalam pembangunan projek SAPV ini ialah terletak di Kampung Endah, Morik, Banting, Selangor. Morik adalah mukim di daerah Kuala Langat, Selangor, Malaysia. Pantai Morik adalah tarikan pelancong tepi laut yang tenang. Ia adalah satu titik pendaratan pertama di pantai barat untuk pasukan pembebasan tentera British dan India semasa akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ianya adalah pantai yang kecil tetapi sesuai untuk berenang. Morik adalah sebuah dom di Selangor, Malaysia yang telah diwakili dan Dewan Undangan Negeri Selangor sejak 1959. Terletak berhampiran simpang Morik iaitu kira-kira 10 km dari Bandar Banting. Morik menarik lebih daripada 10,000 pengunjung setiap tahun terutama pada bulan Ogos, musim perayaan dan cuti umum. Seterusnya, berdasarkan data yang diambil dari internet, bilangan penduduk Kampung Endah adalah berjumlah 2,069 orang. Kebanyakannya penduduk di kampung tersebut melakukan aktiviti kegiatan ekonomi seperti pelancongan dan sebagainya. Berdasarkan data yang kami terima, kajian ini adalah kajian pertama yang dilakukan di kawasan tersebut mengenai tenaga yang boleh diperbarui seperti tenaga solar. Mengikut data yang dikaji, kawasan tersebut memerlukan sumber tenaga elektrik yang banyak untuk menampung setiap rumah dan inak desa yang berada di kawasan tersebut. Dianggarkan saiz setiap inak desa yang berada di kawasan tersebut adalah bersaiz 22/16 kaki persegi. Di kawasan tersebut juga mempunyai pencahayaan, jadi kerana kawasan tersebut berada berdekatan dengan pantai, sedikit sebanyak dapat menambahkan keberkesanan untuk menggunakan tenaga solar. Berdasarkan Rajah 2 Plan Lantai bagi inak desa,
Beban elektrik bersambung dengan dua bilik tidur, ruang tamu, bilik air dan dapur telah dikira untuk membuat anggaran peralatan dan aksesori yang bakal digunakan bagi sistem SAPV ini. Dalam jadual 1 juga menunjukkan jumlah beban yang digunakan pada setiap hari mengikut kegunaan harian dalam jam. Jadual 1 juga menunjukkan peralatan elektrik yang kerap digunakan bagi inap desa ini. Jumlah kadaran kuasa ialah 11.29 kWj per hari dan setelah dibundakan 15 jam kilowatt per hari akan digunakan bagi sistem SAPV ini. Seterusnya, ini adalah litar skematik yang digunakan di dalam kajian ini. 13 solar PV modul disambungkan secara selari kepada 3 buah hybrid inverter. Keluaran dari inverter akan disambungkan kepada beban arus DC terus dan bateri secara selari, dan jumlah bateri yang digunakan adalah 3 buah yang disambung secara siri, dan selepas itu keluaran dari inverter disambung secara selari dan disambung ke beban AC. Jadual 1 ini menunjukkan jumlah beban yang digunakan pada setiap hari mengikut kegunaan harian dalam jam. Jadual ini juga menunjukkan peralatan elektrik yang kerap digunakan bagi rumah inap desa. Jumlah kedaran kuasa ialah 9.82 kWj per hari dan setelah dibundakan akan menjadi 12.28 kWj per hari yang akan digunakan bagi sistem SAPV ini. Peralatan pertama yang digunakan adalah lampu Kalimantan. Ia menggunakan 18 watt. Kuantiti yang digunakan adalah 7 dan kegunaan harian bagi lampu Kalimantan ini adalah 10 jam. Jumlah watt yang digunakan per hari adalah 1260 ataupun 1.26 kWj per hari. Peralatan kedua pula adalah kipas. Ia menggunakan 80 watt. Kuantiti yang digunakan adalah 2 dan kegunaan harian adalah 8 jam. Jumlah watt per hari digunakan adalah 1280 samaan dengan 1.28 kWj per hari. Peralatan ketiga pula adalah penghawa dingin 1 kuasa kuda samaan 745.7 watt. Kuantiti yang digunakan adalah 1 dan kegunaan harian adalah 6 jam. Jumlah kuasa yang digunakan per hari adalah 4,476 watt per hari samaan dengan 4.48 kWj per hari. Peralatan keempat pula adalah televisyen. Kuasa yang digunakan adalah 150 watt. Kuantiti 1. Kegunaan harian adalah 8 jam. Jumlah watt per hari digunakan adalah 1200 watt samaan 1.2 kWj per hari. Yang kelima adalah pemanas air. Jumlah kuasa yang digunakan adalah 1400 watt. Kuantiti adalah 1. Gunaan harian 1 jam. Jumlah watt per hari adalah 1400 samaan 1.4 kWj per hari. Akhir sekali, pengecas telefon. Kuasa yang digunakan adalah 33 watt. Kuantitinya 3. Penggunaan harian adalah 2 jam. Jumlah watt per hari adalah 198 watt per hari samaan 0.20 kWj per hari. Jumlah kWj per hari yang digunakan adalah 9.82 kWj per hari. Setelah pembetulan faktor kuasa hendaklah dikira bagi menampung kerugian penyongsang dengan kaedah jumlah kWj per hari didarabkan dengan 1.25, maka akan dapat 12.28 kWj per hari. Seterusnya, keterangan kajian saiz dan aksesori sistem. Siri pertama adalah penyongsang. Pada kebiasaannya, penyongsang mempunyai 3 jenis, iaitu 48 volt, 24 volt dan 12 volt. Tapi dalam sistem ini, penyongsang jenis 24 volt dipilih. Jumlah arus jam per minggu untuk semua beban ditentukan dengan formula P sama dengan VI, di mana I adalah arus per jam, P adalah watt per jam, V adalah masukan voltan penyongsang.
arus per jam per hari dikira dengan 12.28 kWh dibahagikan dengan 24 volt sama dengan 516 Ah per hari. Untuk membetulkan kerugian daripada bateri, purata arus per hari hendaklah didarabkan dengan faktor kuasa iaitu 1.25. Seperti 516 Ah didarabkan dengan 1.25, maka akan dapat 645 Ah per hari. Seterusnya adalah waktu siang ataupun waktu matahari naik. Waktu puncak matahari adalah tidak sama dengan waktu siang kerana waktu puncak matahari bergantung kepada pendedahan matahari yang guna untuk penghasilan tenaga. Bagi negara Malaysia, waktu purata puncak matahari per hari adalah di antara 4 jam hingga 5.4 jam sehari bergantung pada lokasi tersebut. Dalam menentukan jumlah arus bagi solar array, purata arus jam per hari hendaklah dibahagi dengan waktu puncak matahari dan waktu puncak tertinggi dipilih iaitu 5.4 jam. Perkiraannya seperti berikut: 645 Ah dibahagikan dengan 5.4 jam samaan dengan 119.44 Ah per hari. Seterusnya adalah saiz PV array. Daripada katalog modul solar cell modul, model SW260 telah dipilih dengan VOC 38.4, IAC 8.94 dengan kadar kuasa 260 watt per modul. Dalam menentukan jumlah modul yang hendak digunakan, IAC modul tersebut hendaklah dibahagi dengan arus solar array. Cara jumlah kiraannya adalah 119.44 Ah dibahagikan dengan 8.95 amp bersamaan dengan 13 modul yang disambung secara selari. Sambungan modul dibuat secara selari kerana semakin bertambah modul, semakin bertambah arus untuk mencapai arus yang diperlukan dan semakin berkurang penggunaan modul. Panel tersebut akan dipasang secara lekat dekat atas atap. Sekarang kita akan menerang tentang pensaisan bateri. Saiz bateri bergantung pada ruang simpanan yang diperlukan dan kadar cas maksimal dan kadar suhu minimum. Menurut kajian, jumlah arus per hari adalah 119.44 amp per hour dan sebagai contoh, apabila 4 hari cuaca mendung, jumlah arus per jam per hari akan menjadi 119.44 amp per hour akan berkali dengan 4 hari. Jumlah ampere per hour yang kita telah mendapati adalah 477.6 ampere per hour. Setelah itu, untuk mengekalkan 20% sekandaran telah tempoh mengecas, putaran arus per jam yang baru hendaklah dibahagi dengan faktor 0.8. Bahawa ini kita dapat 597.2 ampere per hour. Selepas pengiraan ini, sekarang kita boleh memilih saiz dan jumlah AH bateri yang kita perlu menggunakan. Kadar volt adalah 12 volt dan berkapasiti 180 Ah bersamaan dengan 120 jam. Ini menentukan jumlah bateri yang perlu digunakan. Arus jam per hari hendaklah dibahagikan dengan jumlah kapasiti bateri, bahawa 597.2 Ah bahagi dengan 180 Ah. Akhirnya kita akan dapat 2.56 dan setelah dibundarkan ia menjadi 3 bateri dalam sambungan selari. Selepas kita memilih pensaisan bateri, sekarang kita akan memilih pensaisan penyongsang. Penyongsang adalah berkadaran dalam kuasa berterusan dan kuasa lonjakan. Kuasa berterusan yang mampu ditampung oleh penyongsang. Jumlah watt yang dicadangkan adalah 12.8 kV. Jumlah kuasa hendaklah didarab dengan faktor 1.5 bahawa jumlah kilovolt yang akan kita
perolehi adalah 18.42 kW. Ini menunjukkan kita memilih penyongsang bermodel PS3K24 dengan volt DC input 24 volt. Kuasa berterusan adalah 6000 volt. Faktor yang dihasilkan output adalah 230 volt AC pada 50 Hz. 3 biji penyongsang yang disambung secara selari hendak dipasangkan. Seterusnya, di sini menunjukkan penyongsang yang kami telah mencadang untuk menggunakan, iaitu Shure. Di atas adalah contoh gambar penyongsang dari Shure. Dalam banyak-banyak penyongsang, kami telah memilih penyongsang hybrid. Penyongsang hybrid ini adalah sistem yang mudah digunakan dan lebih efektif jika ada situasi emergency. Selain itu, penyongsang ini juga terdapat solar charger yang telah built-in. Ini memudahkan kami daripada segi pemasangan dan kos. Dan di bawah terdapat jadual bagi penyongsang ini. Di jadual menunjukkan jumlah output penyongsang, input penyongsang, bateri dan AC charger penyongsang. Seterusnya, kami akan membincang tentang roof mounting type. Dalam banyak-banyak jenis roof mounting, kami telah memilih flush roof mounting. Flush roof mounting juga boleh dipasang pelbagai sudut, dan flush roof mounting juga adalah kalis air, dan ini juga satu advantage untuk kami sebab ia jarang menjadi karat dan boleh tahan lama. Flush roof mounting juga boleh dipasang mana-mana permukaan seperti kayu, batu atau banyak-banyak lagi. Akhirnya, kami akan memasang flush roof mounting yang sebesar untuk 13 unit PV solar di atas bumbung rumah tersebut. Sekarang kami akan menerang tentang kabel solar dan aksesoris. Kita terdapat 3 jenis kabel yang digunakan dalam sistem PV. Pertama, kabel solar DC, kabel utama DC dan kabel sambungan AC solar. Kabel ini juga dibuat daripada tembaga teras tunggal dengan penebat dan sarung. Ini adalah data teknikal untuk kabel yang kami telah memilih. Di bawah ini telah menerangkan kadaran dan ketahanan kabel yang kami menggunakan. Akhirnya, selepas melakukan kiraan amp dan watt, kami setuju untuk menggunakan kabel saiz 16mm² sepanjang 40 meter disekalikan dengan positif negatif. Manakala untuk kabel earthing, kami telah memilih 6mm² insulated kabel sepanjang 20 meter untuk sistem pembumian. Okey, seterusnya saya Ali Nazmi bin Nizam akan menerangkan tentang penyambung. Penyambung atau dipanggil sebagai konektor digunakan untuk menyambung kabel bagi setiap solar PV yang digunakan. Seterusnya, penyambung ini mempunyai beberapa ciri, iaitu mestilah kalis air IP67. Kedua adalah ketahanan suhu sehingga 90°C. Yang ketiga adalah berkadar voltan sehingga 1000 volt. Yang keempat, berkadar arus 22 ampere bagi saiz kabel 2.5mm. Manakala bagi saiz kabel 4mm, kadar arusnya adalah 30 ampere. Seterusnya, kadar di tangan kurang daripada 0.5 megaohm. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ali Nazmi akan menerangkan tentang perlindungan sistem PV. Okey, sistem perlindungan PV yang kami gunakan adalah fuse. Kebiasaannya, fuse merupakan salah satu komponen elektrik yang digunakan bagi mengawal arus elektrik berlebihan dengan cara memutuskan litar apabila perlu. Bagi kajian ini, kami mencadangkan menggunakan fuse berkadar 30 ampere atau 30 ampere. Okey, seterusnya, komponen yang kami gunakan untuk perlindungan sistem PV adalah pemutus litar ataupun MCB. MCB yang kami gunakan yang bernama adalah ACTI 9
C60 PV DC adalah sebuah pemutus litar kecil yang direka untuk pemasangan PV. Ia melindungi kabel antara setiap rentetan modul PV terhadap arus litar pintas dan arus beban. Kemudian, pemutus litar jenis ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, mematuhi piawai IEC/EN609472. Yang kedua adalah mempunyai 2 kutub. Yang ketiga, bahagian B atau C tersekat lengkung. Yang keempat, boleh digunakan sehingga kadar voltan sebanyak 800 VDC. Yang kelima, tidak berkutub. Wayar boleh terbalik tanpa risiko. Yang keenam, pemutus litar ini boleh dikunci untuk keselamatan operasi yang lebih baik. Dan terakhir, pemutus litar ini berfungsi dengan 3 halangan interpol untuk pengasingan yang lebih baik antara penyambung atau penyali. Okey, seterusnya, perlindungan sistem PV yang kami gunakan adalah pembumian. Pembumian sistem PV dapat ditakdirkan sebagai sistem yang dibumikan apabila salah satu konduktor DC sama ada positif atau negatif disambungkan ke sistem pembumian dan seterusnya disambungkan ke bumi. Konduktor yang dibumikan biasanya bergantung pada teknologi ataupun jenis modul PV yang digunakan. Okey, seperti yang anda lihat di gambar sebelah, terdapat sambungan grounding atau pembumian pada bahagian badan modul yang digunakan. Dan setiap sambungan akan disambungkan kepada bumi. Okey, seterusnya, komponen air adalah meter kilowatt jam. Okey, meter kilowatt jam berfungsi untuk merekod atau merakam jumlah tenaga AC yang dihasilkan oleh sistem ini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang jumlah kos pembangunan bagi sistem SAPV bagi kajian kes ini. Secara keseluruhannya, kos pengeluaran untuk pembinaan sistem ini adalah tinggi tetapi berbaloi dengan return of investment ROI yang akan diterima setelah beberapa tahun. Bagi projek ini, kos pembelian untuk barang aksesori solar adalah seperti berikut. Yang pertama adalah solar PV yang digunakan adalah sun module polycrystalline yang berkadar 260 watt dan kuantiti yang digunakan adalah sebanyak 13 buah dan jumlah harga keseluruhan bagi solar PV adalah RM13,000. Okey, seterusnya adalah bateri. Ya, bateri yang digunakan adalah bateri berjenama Powerback lead acid 12 volt 250 watt yang digunakan sebanyak 3 buah dan jumlah keseluruhan bagi bateri adalah RM3,267. Seterusnya adalah hybrid inverter. So hybrid inverter yang digunakan adalah berjenama SUOER PS 3000 volt ampere /24 VDC pure sine yang berharga dan berjumlah RM3,300. Inverter yang kami gunakan adalah sebanyak 3 buah. Seterusnya adalah flash room mounting yang bersaiz 20x12 inci dan jumlah keseluruhan harga bagi flash room mounting adalah RM1,199. Okey, seterusnya adalah aksesori dan kabel. Okey, kabel yang digunakan adalah 1x16mm dan sebanyak 40 meter dan jumlah harga bagi kabel adalah RM800. Kedua adalah MC4 connector di mana kami gunakan sebanyak 13 male connector dan 13 female connector dan jumlah kos harga bagi MC4 connector adalah sebanyak RM200. Okey, seterusnya adalah kos bagi sistem perlindungan PV. Yang pertama adalah DC fuse yang digunakan adalah sebanyak 1 buah dengan berharga RM30. Seterusnya adalah DC circuit breaker ataupun pemutus litar DC yang berharga RM43 dan digunakan sebanyak 1 saja. Yang ketiga adalah AC circuit breaker ataupun pemutus litar AC yang berharga sama juga iaitu RM43. Dan akhir sekali adalah
kabel pembumian ataupun grounding kabel yang digunakan sebanyak 20 meter dan bahaga RM45. Jadi jumlah keseluruhan bagi projek kajian kes ini adalah sebanyak RM21,932. Jadi bagi saya jumlah kos projek ini agak tinggi, tetapi berbaloi jika dikira melalui ROI dalam masa jangka panjang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor keberkesanan sistem PV solar pada sesebuah pemasangan. Okey, terdapat beberapa faktor keberkesanan sistem PV solar dipasang pada rumah domestik tanpa bekalan utility ataupun dipanggil sebagai stand-alone PV. Antaranya ialah kaedah dan masa menggunakan tenaga elektrik. Kaedah dan masa menggunakan tenaga elektrik dan energi elektrik yang digunakan merupakan salah satu faktor keberkesanan pada sistem PV solar. Panel solar hanya menghasilkan tenaga elektrik semasa matahari terbit hingga matahari tenggelam. Dalam kes ini, tenaga solar menjadi sumber yang berharga tetapi tidak boleh dibazirkan. Sebab itu, penggunaan tenaga solar boleh digunakan melalui langkah kecekapan tenaga. Sebagai contoh, membeli peralatan penjaminan tenaga dan lampu LED dapat mengurangkan beban elektrik dan membolehkan kita membeli sistem PV bersendirian yang lebih kecil untuk memenuhi keperluan tenaga sebenar. Kecekapan tenaga membolehkan pengguna bermula dari kecil dan kemudian menambah apabila keperluan tenaga meningkat. Tambah pula, sistem PV yang berdiri sendiri ataupun dipanggil sebagai stand-alone PV (SAPV) merupakan sistem yang tidak rumit untuk dipasang atau dijalankan berbanding dengan sistem yang lain. Walau bagaimanapun, sistem PV solar masih memerlukan penyelenggaraan. Disebab itu, semua komponen sistem SAPV mudah diperiksa dan dibersihkan secara berkala agar sistem berjalan secara optimum seperti kebanyakan sistem yang lain. Kebiasaannya, sistem SAPV memerlukan pekerja mahir agar dapat memasang dan mengendarainya dengan mudah dan berkesan. Oleh itu, pengguna mudah untuk mendiagnosis sebarang masalah pada sistem SAPV. Akhir sekali, pemasangan SAPV dapat mengurangkan kos tenaga elektrik dan juga penurunan kos panel solar telah menyumbang kepada peningkatan dalam penggunaan tenaga solar. Seperti sedia maklum, sumber tenaga elektrik tradisional sangat bergantung kepada bahan api fosil seperti arang batu dan gas asli. Sumber-sumber ini adalah sumber yang terhad dan berbeza dengan tenaga elektrik daripada tenaga suria kerana penggunaan tidak perlu risau berapa banyak elektrik yang perlu dibayar. Dengan memasang sistem solar, pengguna dapat mengurangkan kenaikan harga utility yang tidak menentu. Setelah kajian kes dilaksanakan, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan reka bentuk sistem PV solar. Antara cadangan yang diusulkan ialah membeli PV panel yang lebih efektif. Hal ini kerana walaupun harganya mahal tetapi ia berbaloi disebabkan panel tersebut dapat menghasilkan tenaga yang lebih banyak secara konsisten. Nombor 2, menggunakan panel yang mempunyai kepekatan sel fotovoltaik yang tinggi. Hal ini kerana perbezaan peratusan kepekasanan antara PV panel biasa dengan PV panel CPV adalah ketara, iaitu 22% dan 46%. Akhir sekali, memasang peralatan perlindungan yang lengkap bagi sistem DC dan AC untuk memastikan tiada kerosakan yang kritikal akan berlaku sekiranya terdapat sebarang masalah seperti surge protection device, fuse dan seakatan dengannya. Semasa kajian kes ini dijalankan, terdapat beberapa polisi dan piawaian yang dirujuk agar sistem ini mematuhi undang-undang. Peraturan ini adalah daripada laman web Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA). Kebanyakan polisi yang perlu dipatuhi adalah di bawah International Electrotechnical Commission (IEC). Untuk makluman, bagi kapasiti pemasangan solar yang di bawah 12 kW, ianya tidak memerlukan test and commission yang disaksikan oleh wakil SEDA dan tiada yuran yang akan dikenakan. Manakala untuk kapasiti pemasangan yang melebihi 12 kW sehingga 72 kW, ia memerlukan test commission yang akan disaksikan oleh wakil SEDA dengan yuran RM3,500. Manakala untuk pemasangan yang mempunyai 72 kW sehingga 180 kW,
Tetapi juga perlu disaksikan oleh wakil sedar dengan yuran RM5,000. Bagi kapasiti memasang yang melebihi 180 kW, ia memerlukan test and commission yang akan disaksikan oleh wakil sedar dengan yuran RM7,000. Antara piawaian yang diguna pakai ialah bagi modul PV solar, standard kod yang diguna pakai ialah IEC 61215, iaitu modul fotovoltaik terrestrial silicon crystal, kelayakan, reka bentuk dan kelulusan jenis. IEC 61646, modul fotovoltaik terrestrial film nipis, kelayakan, reka bentuk dan kelulusan jenis. IEC 61730 bahagian 1, kelayakan keselamatan modul fotovoltaik bahagian 1, keperluan untuk pembinaan. IEC 61730 bahagian 2, kelayakan keselamatan modul fotovoltaik bahagian 2, keperluan untuk ujian. Seterusnya, IEC 61701, ujian kakisan kabus garam modul fotovoltaik. IEC 62804, ujian ketahanan voltan sistem untuk modul silikon kristal, kelayakan, reka bentuk dan kelulusan jenis. IEC 62716, modul fotovoltaik ujian kakisan amoniak bagi penyongsang PV solar. Standard yang diguna pakai ialah IEC 62191, keselamatan penukar kuasa untuk digunakan dalam sistem kuasa fotovoltaik bahagian 1, keperluan umum. IEC 62192, keselamatan penukar kuasa untuk digunakan dalam sistem kuasa fotovoltaik bahagian 2, keperluan khusus untuk penyongsang. IEC 62116, prosedur ujian untuk langkah-langkah pencegahan pulau untuk penyongsang fotovoltaik yang disambungkan dengan utiliti. IEC 61683, sistem fotovoltaik perapi kuasa, prosedur untuk mengukur kecekapan. Seterusnya, EN 50524, lebaran data dan plet nama untuk penyongsang fotovoltaik. Bagi sambungan grid yang berkaitan dengan sambungan grid, piawaian yang diguna pakai ialah IEC 61727, sistem fotovoltaik, ciri-ciri antaramuka utiliti. EN 50438, keperluan untuk sambungan perjana mikro selari dengan rangkaian pengedaran voltan rendah awam. IEC 60364, pemasangan elektrik bangunan, keperluan untuk pemasangan atau lokasi khas sistem bekalan kuasa fotovoltaik solar. IEC 62446, sistem fotovoltaik yang disambungkan grid, keperluan minimum untuk dokumentasi sistem ujian pertauliahan dan pemeriksaan. IEC 61724, pemantauan prestasi sistem fotovoltaik, garis panduan untuk pengukuran, pentukaran data dan analisis. IEC 62093, komponen keseimbangan sistem untuk sistem fotovoltaik, kelayakan reka bentuk, persekitaran, semula jadi. IEC 60941, peranti fotovoltaik bahagian 1, pengukuran ciri-ciri voltan semasa fotovoltaik. Segala piawaian dan polisi dipatuhi agar sistem mempunyai ciri-ciri keselamatan yang telah ditetapkan oleh IEC. Sekian daripada kami. Terima kasih semua.